Sebelum kita bina pantun dua kerat, Cikgu Izzati nak ceritakan serba sedikit apakah maksud pantun. Pantun tu apa ya? Hai, Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Semua dah sedia untuk belajar pada hari ini? Okey, kalau dah sedia, apa kita tunggu lagi? Jom kita. Unit 5, tolong menolong. Tajuk, mari berpantun. Kemahiran aspek seni bahasa, melafazkan pantun dua kerat. Okey, melafazkan pantun dua kerat ini berdasarkan standard pembelajaran iaitu 4.3.1 mencipta puisi secara terkawal dan mempersembahkan pantun dua kerat. Manakala objektif pembelajaran untuk tajuk melafazkan pantun ini, objektifnya murid boleh membina pantun dua kerat secara terkawal. Maknanya hari ini kita hanya akan membina pantun dua kerat secara terkawal. Baiklah. Sebelum kita mulakan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, molek kiranya jika kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, inilah dia muka surat yang akan kamu belajar pada hari ini dalam tajuk melafazkan pantun. Mari berpantun. Aspek seni bahasa untuk belajar hari ini ialah membina pantun dua kerat. Membina pantun dua kerat. Melafazkan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kita akan belajar selepas ini. Hari yang seterusnya. Muka surat berapa? Muka surat 30. Semua sudah bersedia dengan buku teks masing-masing? Semua sudah bersedia membuka muka surat 30? Bagus. Sebelum kita mula, sebelum kita bina pantun dua kerat, Cikgu Izzati nak ceritakan serba sedikit apakah maksud pantun. Pantun tu apa ya? Pantun adalah kata-kata yang dilagukan ataupun merupakan puisi lama. Merupakan salah satu daripada puisi lama. Yang kedua, pantun juga merupakan suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan mesej atau perasaan. Maksudnya pada zaman dahulu kan, orang-orang zaman dahulu dia orang suka berpantun. Diorang tak suka bercakap secara langsung macam kita bercakap dengan kawan-kawan kita ni. Mereka bercakap ataupun berbual dengan menggunakan pantun. Orang-orang pada zaman dahulu. Seterusnya pantun juga bertujuan untuk memberi nasihat, menyindir dan juga berjenaka. Ini tujuan kenapa pantun ini digunakan. Salah satunya untuk memberikan nasihat, untuk menyindir seseorang dan juga untuk berjenaka. Selain daripada itu juga, yang paling penting sekali untuk pantun dua kerat ini mestilah mempunyai ataupun mengandungi dua baris ayat. Pantun dua kerat mesti mengandungi dua baris ayat. Nampak? Ada baris yang pertama dan baris yang kedua. Baris yang pertama, sang kancil di tepi pagar. Baris yang kedua, sejak kecil mula belajar.
Okey, ni kita baca secara bacaan biasa sajalah, tidak menggunakan intonasi pantun kan. Okey, tak apa. Ni cikgu nak jelaskan apa maksud dua baris ayat tu. Ini baris yang pertama, ini baris yang kedua. Okey, ni ada garisan cikgu buat ni. Ini merupakan baris yang pertama. Di mana baris yang pertama ini kita panggil dia sebagai pembayang. Kita panggil apa? Pembayang. Okey, baris pertama kita panggil sebagai pembayang. Manakala baris yang kedua kita panggil ianya sebagai maksud. Okey, ada pembayang dan ada juga maksud. Okey. Selain daripada itu juga, pantun mesti dibaca mengikut irama dan juga intonasi. Okey, mesti dibaca mengikut irama dan juga intonasi. Apa maksudnya? Maksudnya pantun dua kerat yang kita belajar pada hari ini, tak bolehlah kita sebut kita hanya baca macam kita baca ayat dalam kelas biasa tu kan. Contohnya kan macam ni. Sang kancil di tepi pagar, sejak kecil mula belajar. Itu bukan, itu kita baca bacaan sesuatu ayat. Kalau pantun menggunakan ataupun dibaca mengikut irama ataupun intonasi, dia seperti ini. Okey? Baik, 1, 2, 3. Sang kancil di tepi pagar, sejak kecil mula belajar. Nampak perbezaan antara kita baca ayat biasa dengan kita baca pantun menggunakan irama ataupun intonasi. Okey, dan yang paling penting sekali yang ini cikgu nak cerita. Okey, macam mana kita nak kenal pasti ataupun macam mana kita nak membina pantun dua kerat jika hanya ada pembayang sahaja ataupun maksud sahaja. Okey, caranya macam mana? Caranya seperti ini. Okey, nampak anak panah warna hijau ni? Anak panah warna hijau ini menunjukkan kepada huruf yang berwarna merah ini. Okey, huruf yang berwarna merah ni. Apa yang kamu perasan di sini? Sama kan? Jadi di sini caranya nak kenal pasti pantun dua kerat. Macam mana kita nak cari? Kalau contohnya dia hanya bagi pembayang, kita kena cari maksud. Macam inilah caranya. Tengok kepada pembayang. Okey, di hujung frasa itu hurufnya AR. R. Okey, yang merah ni kan R. Okey, jadi untuk maksud pun mesti di hujungnya AR juga. Pagar belajar. Yang di sebelah dia ni tak kisah huruf apa. Okey, nampak PAG, BE ber, LA J A R jar, belajar. Yang paling penting di hujung sekali ni, di akhir sekali ni, sama ada 2 huruf ataupun 3 huruf di hujungnya mesti sama di antara pembayang dengan maksud. Okey, baik, semua boleh faham ya? Sebab sekejap lagi kita nak cuba bina pantun dengan menggunakan pantun yang diberi di dalam buku teks kamu. Okey, ini dia. Okey, buku teks muka surat berapa tadi? Muka surat 30. Okey, melafazkan pantun. Mari berpantun. Okey, ada pantun, berapa pantun ni? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pantun. Okey, pantun yang pertama sudah lengkap dengan pembayang dan juga maksud. Pantun yang kedua juga sudah lengkap dengan pembayang dan juga maksud. Pantun yang ketiga dan pantun yang keempat, ada nampak tak garisan tempat kosong? Ini yang kita nak kena bina, lengkapkan pantun ini. Cuba bina pantun dua kerat dan cuba melengkapkan pantun yang tidak lengkap ini. Okey, macam mana nak lengkapkan pantun tu? Sudah diberi di bawah ini dalam kotak yang berwarna biru ini. Kamu jangan risau. Cuma kamu hanya perlu kenal pasti yang mana satu untuk untuk jawapan ini nak letakkan pada pantun yang mana. Okey, ini pun nak letakkan pada pantun yang mana. Okey, cuba kita baca dulu pantun yang pertama. Nampak tak? Okey, kita baca ya. Ikut cikgu. Ikan gelama si ikan haruan, pupuk kerjasama, erat perpaduan. Cuba sebut. Ikan gelama si ikan haruan, pupuk kerjasama, erat perpaduan. Okey, itu pantun yang pertama. Pantun yang kedua pula. Tangkap kelah dengan joran, rajin-rajinlah
membantu jiran. Okey? Itu cerita macam mana nak membaca pantun ataupun nak melafazkan pantun dengan intonasi yang betul. Tapi sekarang kita punya tujuan utama untuk belajar pada hari ini ialah membina pantun dua kerat. Macam mana nak mengenal pasti pantun dua kerat itu dibina. Okey, tengok ya pada pantun yang pertama, di hujung yang saya bulatkan ini an kan. Okey, pada pembayang an. Jadi untuk maksud pantun ini pun di hujungnya an juga. Okey, nampak ya, boleh faham ya? Pada baris pertama iaitu pembayang, hurufnya an. Okey, baris yang kedua untuk maksud pun an juga. Jadi pantun dua kerat ini telah pun lengkap menjadi sebuah pantun dua kerat. Okey, cuba tengok pantun yang kedua ni pula. Tangkap kelah dengan joran, rajin-rajinlah membantu jiran. Okey, apa yang sama ya? Apa yang sama mestilah yang di hujungnya sama kan? Okey. Samanya di mana? An juga. Okey, pembayang dia di hujung huruf tu an dan pada maksudnya pun an juga. Okey? Boleh faham macam mana cara kita nak lengkapkan pantun yang tidak lengkap ataupun macam mana kita nak membina pantun dua kerat? Okey, nak lebih faham lagi kita cuba tengok pantun yang ketiga ni. Mengutip batu di Gunung Daik. Pembayang dia dah beri dah. Maksud dia kamu kena cari. Nak cari di mana? Okey, ada dua di sini. Tapi kita kena tengok dulu kepada pembayang. Di hujung pembayang ni dua hurufnya huruf apa? Huruf IK kan? Jadi cepat-cepat kita cari pada jawapan. Yang di hujung jawapan ni mana satu IK? Yang mana satu IK? Pandai yang di bawah ni kan? Bantu membantu amalan yang baik. Okay, jadi cuba kita lengkapkan pantun ini. Di sini kita akan lengkapkan di sini ya supaya kamu lebih jelas lagi. Saya tunjuk. Okey, jadi jawapan untuk pantun yang ketiga IK. Jadi jawapannya yang ini kan? Jom kita lengkapkan. Bantu membantu amalan yang baik. Okey, jadi macam mana cara nak sebutkan pantun ini, nak lafazkan pantun ini? Mengutip batu di Gunung Daik, bantu membantu amalan yang baik. Okey, selesai untuk pantun ini. Sekarang masih lagi tinggal pantun yang terakhir. Mana pantun yang terakhir ini pembayang dia tak bagi, pembayang dia sorokkan dekat kamu, maksud dia beri. Jadi sama juga caranya. Kita tengok di hujung yang ada ni. Okey, huruf apa di hujung tu? Etiat kan? Etiat kan? Jadi mana satu jawapannya? Yang ini ke yang ini? Pandai. Yang inilah kan etiat. Belikan Pak Long rambutan seikat. Jadi jawapan untuk pantun ini pembayangnya ialah belikan Pak Long rambutan seikat. Tolong menolong membawa berkat. Okey? Boleh faham semua anak-anak? Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu ada satu lagi contoh ya. Contoh pantun. Mana pantun ni tak lengkap lagi. Hanya ada pembayang sahaja kan, nampak ada satu baris saja. Sepatutnya pantun dua kerat ada dua baris. Mana pergi satu lagi? Inilah dia sama ada yang warna kuning ataupun yang warna biru ini. Okey. Pembayangnya ataupun baris yang pertamanya berbunyi adik mandi di tepi perigi. Okey, tempat kosong. Okey, tempat kosong. Pilihan jawapan yang pertama bangun pagi, gosok gigi ataupun bangun pagi, mandi dulu. Mana satu jawapannya? Bangun pagi, gosok gigi ke bangun pagi, mandi dulu? Jadi caranya tadi macam mana cikgu cakap tadi, tengok kepada pembayang. Di hujung pembayang tadi, dua huruf hujung sekali, huruf apa? CIG kan? Ni saya conteng sikit. CIG. Jadi
Kita nak kena tengok jawapan yang diberi. Pilihan jawapan yang diberi. Yang mana satu? Yang ini ke yang ini? Yang ni ke? Salah. Bukan yang ini. Jawapannya yang inilah. Yang ni kan sama kan? GIG dengan GIG ni. Dia sama. Kalau LU ni sama tak? Tak sama. Jadi jawapan untuk pantun dua kerat ini, maksud bagi pantun dua kerat ini yang sesuai ialah bangun pagi, gosok gigi. Jom kita baca. Adik mandi di tepi perigi, bangun pagi, gosok gigi. Okey? Semua faham macam mana cara nak membina pantun dua kerat pada hari ini? Bagus. Semua faham? Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, apa seterusnya ya? Terima kasih semua kerana berjaya menonton video pengajaran dan pembelajaran ini sehingga habis. Tapi sebelum itu, Cikgu Izzati ada sesuatu untuk kamu semua. Terima kasih daun keladi, panjang umur, jumpa lagi. Okey, sekian sahaja. Bye. Assalamualaikum.